Hebat ya. Satu contoh yang sangat baik dan juga tahniah ya kepada semua yang terlibat dengan mengorbankan pelbagai perkara demi membantu mereka yang memerlukan. Sebab itulah macam Muaz tadi awal-awal cakap, bila kita nak tolong orang tak semestinya kita tolong dengan wang ringgit. Dengan usaha kita boleh tolong, korbankan masa kita, tolong orang dengan tenaga kita. Betul ya. Dan bersama dengan kami pada hari ini memang cukup istimewa, kita bawakan yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Zahazan Mohamad ya untuk berkongsikan mengenai kebaikan tolong-menolong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan Ustaz. kami pada waktu ini Ustaz. Ini pun kiranya macam tolong-menolong juga Ustaz. Kan sama-sama kita berkongsi ilmu mengenai budaya tolong-menolong ni. Mungkin secara mukadimahnya Ustaz boleh kongsikan bersama dengan kami. Pertamanya kita lihat dalam Islam ya, ini satu daripada seperti yang dijelaskan tadi sebagai satu hablum minan nas. Makna pertautan hubungan kita dengan manusia. Sebab itu kalau kita baca surah Al-As, surah yang menceritakan tentang demi waktu, Allah menyebut di situ innallazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang berjaya ni adalah orang yang jaga perhubungan dengan Allah, jaga perhubungan dengan manusia. Jadi dalam konteks wa ta'awanu ni kita tolong-menolong melihat kepada kemampuan masing-masing. Ada orang mampu bagi nasihat. Seperti Muaz katakan tadi, kalau kita pergi jumpa orang sakit, kadang-kadang kita bagi duit RM1 pun tak ada manfaat sangat. Tapi kalau kita cakap baik-baik dengan dia, saudara, tak apa saudara, ini semua penghapusan dosa. Dulu ada kawan saya, dia sakit macam ni seminggu. Lepas tu terus sihat. Cakap begitu sebagai contohnya. Jangan cakap benda yang menakut-nakutkan dia. Ya. Jadi kata-kata itu kadang-kadang sudah jadi satu tolong-menolong namanya. Tolong untuk dia ada satu semangat motivasi. Maka demikianlah dalam Islam ni kalau kita lihat, para sahabat contoh yang terunggul, yang terbaik. Bila mereka sampai ke Madinah, orang-orang Ansar itu melihat kawan-kawan mereka datang dari kalangan muhajirin yang tak punya wang, tak punya dahsyat pengorbanannya. Ada yang bagi rumah, ada bagi harta, ada yang sanggup lebih daripada peringkat itu sampai masukkan sahabat-sahabat muhajirin itu di kalangan yang layak menerima pesaka, tapi Allah tak benarkanlah perkara tersebut berlaku. Tapi nak menceritakan begitu hebat sekali, macam Sa'ad bin Rabi' sebagai contohnya berkata kepada Abdul Rahman yang jadi seorang taikun besar dalam bisnes di Madinah mengatasi orang-orang bukan Islam di sana. Maka Abdul Rahman ini dikatakan oleh Sa'ad, wahai Abdul Rahman, kau sahabatku, kau saudaraku se-Islam, kau keluarga aku, kau part of our family. Sekarang aku ada harta banyak ni, aku bagi dua. Kau ambil separuh, aku ambil separuh. Lebih daripada itu dijanjikan Sa'ad. Tapi semuanya tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala kerana dia over. Tapi nak ceritakan semangat tersebut yang direkodkan dalam diri para sahabat yang mudah-mudahan telah pun mencorakkan sebahagian daripada kita untuk bersikap demikian. Kalau kita tengokkan amalan tolong-menolong ni, kita sentiasa dari awal pagi kita cakap memang sangat bagus untuk dipraktikkan. Dalam Islam pula, adakah budaya tolong-menolong ni adalah satu amalan yang perlu ada pada setiap orang? Ya, dalam Islam diajar kita bukanlah di kalangan orang Islam yang bermalam pada satu ketika waktu malam tidur umpamanya dalam keadaan kekenyangan sedangkan jirannya kelaparan. Dia tidak ambil tahu. Kalau sahabat-sahabat Nabi dahulu, mereka bila makan, masak, mereka contohnya orang miskin, sederhana hidupnya. Jadi mereka tidak mampu untuk apa yang dikatakan makan, menyediakan makanan banyak untuk mereka. Kadang-kadang sampai ke peringkat mereka banyakkan kuah. Kerana dengan kuah itu boleh bagi kepada jiran-jiran, mereka boleh makan dengan roti umpamanya. Dan dalam hadis menceritakan seorang daripada mereka menerima kepala kambing. Kepala kambing ni enak tu Muaz. Dah makan ke belum? Mahal Ustaz kan? Kalau kita pergi makan dekat negara Arab, dia cara masak tu, ya Allah, flavor dia dengan rempah dan sebagainya. Enak sekali. Rugi kalau tak try. Jadi mereka terima kepala kambing ini, tapi pada satu malam, kepala kambing yang enak itu telah beredar sampai satu pusingan satu kampung. Daripada A dibagi pada B, B nak makan, teringat C, C nak makan, bagi pada D, dan akhirnya satu semalaman itu pulang semula kepada A. Bukan kerana menolak tak sudi, tapi kerana memikirkan ada orang lain lebih memerlukan. Bayangkan contohnya dalam pertempuran, satu pertempuran berlaku, maka para sahabat yang hampir-hampir gugur sebagai mati syahid ini, tiba-tiba dia kehausan, datanglah orang bawa air untuk bagi minum. Ikrimah, seorang ibu nama Suhail, seorang lagi saya lupa namanya. Maka ketiga-tiga ni ketika nak minum air, tiba-tiba dia merasakan dengar teriakan kawan lagi seorang itu. Pergi dahulukan dia, ni nak mati dah ni. Maka dahulukan yang tu. Yang tu pula nak minum, dengar pula yang ketiga. Yang bawa air tu tak jadi, nak bagi kepada yang kedua. Bawa lagi pada yang ketiga. Kerana Allah menguji mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka punya hajat kat situ. Akhirnya bila sampai pada yang ketiga pun dah wafat. Dah mati.
Datang kembali pada yang kedua nanti. Datang kembali pertama, yang pertama nanti. Ketiga tak merasai minuman tersebut. Kerana merasakan orang lain lebih memerlukan. Itu namanya al-ithar. Al-ithar ni makna kita mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita. Inilah tingkatan iman yang paling tinggi sebenarnya. Betul. Bukan senang untuk kita nak lakukan perkara tersebut. Cuma Ustaz, sekarang ni kalau kita tengok dalam keadaan yang dah berubah, dalam dunia yang ada media sosial ni, kebanyakan kebaikan yang ditunjuk di media sosial ada yang disalah tafsirkan. Sama ada benda ni bagus ataupun tidak. Jadi bagaimana Ustaz pendapatnya? Ada yang kadang-kadang kita merasakan bahawa tak payah nak menunjuk kot. Kadang-kadang kebaikan, tolong-menolong ini tak perlu ditunjukkan, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Jadi bagaimana Ustaz pendapatnya? Adakah bagus untuk kita tunjuk ataupun kita simpan hanya untuk kita saja? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah menyatakan in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Imam Ghazali satu ulasan yang menarik terhadap ayat ini yang maksud kalau kamu nyatakan pemberian itu sangat baik. Sekiranya kamu menyembunyikannya itu sangat utama di sisi Allah SWT. Ada keadaan yang kata Imam Ghazali kita perlu nyatakan kepada orang. Ya, kita mungkin kawan baik, kawan ni terlupa nak buat kebaikan, maka kita tunjukkan kepada dia. Pada Jumaat tu tabung terlalu kita derma. Dia pun nampak, apa lebih si Muaz ni? Aku lebih tinggi gaji pada dia, kenapa pula dia boleh bagi? Contohnya, maka kita dengan cara demikian menarik semangat orang lain untuk juga berbuat kebaikan. Tapi ada kalanya jadikan ia satu rahsia kita dengan Allah. Ya, jadi ada posisi yang kita kena tunjukkan, ada keadaan yang kita kena sembunyikan. Ada seorang ulama terkemuka di Madinah namanya Imam Malik. Imam Malik ni pada zaman dia kata Imam Syafi'i ada ramai orang lebih alim daripadanya. Tapi Imam Malik ni yang terkenal, yang glamour, yang famous. Ya, Imam Malik ni untuk tuan-tuan dia tulis satu kitab bernama Muwatta. Kitab hadis yang sangat penting. Tebal kitab tu Maka Imam Malik ni ketika dia buat kitab itu, orang tak ada idea, orang tiru nama pun sama. Muwatta juga. Muwatta namanya, susah nak sebut bahasa Melayu. Maka ramai di kalangan muridnya berkata, Imam Malik, ramai orang tiru kitab Imam Malik, mereka buat lebih hebat daripada Imam Malik. Imam Malik kata, senang je. Apa yang dibuat untuk Allah, dia diterima dan kekal. Tapi kalau buat untuk manusia, dia akan luput. Sekarang Imam Malik telah meninggal dunia lebih 1,300 tahun. Yang tinggal dalam library orang Islam, kalau disebut kitab Muwatta di mana-mana fakulti belajar syariah hadis, orang akan kata Muwatta Imam Malik. Walaupun pada zaman itu ada berpuluh-puluh Muwatta yang sama, lebih baik daripada Imam Malik punya. Jadi saya nak cerita kepada tuan-tuan, ini menawahi itu masing-masing. Ya, kalau ada orang sebarkan dengan tujuan untuk mengajak orang buat kebaikan, itu bagus. Tapi jangan sampai ia merupakan satu perkara yang namanya menunjuk-nunjuk. Nanti Allah tak pandang. Itu perkara prinsipnya. Ya. Kalau kita sebut tentang tolong menolong, memang nilai dia tak akan habis nilainya. Ya. Mungkin boleh Ustaz kongsikan manisnya sifat tolong menolong ni. Satu hari dalam kitab Syiar Alamin Nubala menceritakan ada cucu Nabi namanya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ni seorang lelaki yang segak, yang kaya. Dia melalui satu kebun di Madinah. Lalu dia melihat kebun di Madinah ni pokok kurma. Dia lihat ada seorang Afrika yang berkulit hitam, orang tak pandang, dia hamba. Dia sedang makan roti. Tiba-tiba dia nak makan roti itu dibahagi dua, sama besarnya, maka sebelah dibagi pada anjing yang ada dekat situ. Sebelah dimakan. Sayyidina Hasan yang berada di atas kuda masa hairan. Perhatikan budak Afrika ini. Dia pun datang dekat, dia tanya, "Wahai muda, apa kau buat? Anjing itu najis bukan bagi orang Islam?" Jawab orang muda itu, "Tuan, saya nak makan roti, saya tengok anjing ni tengok je saya. Saya malu makan seorang. Maka saya ambil sebahagian, sama besar saya bagi dia makan. Bagi dia kenyang." Orang yang tidak menunjuk tapi diperhatikan oleh orang yang saleh itu. Sayyidina Hasan kata, "Apa namamu? Siapa kerjamu? Siapa tuanmu? Di mana duduknya?" Sayyidina Hasan terus pergi mencari tuannya itu, membeli kebun dengan pekerjanya. Kejap lagi dia datang jumpa dengan budak-budak Afrika negro ini. Berkata padanya, "Wahai budak, sekarang engkau telah merdeka, kebun ini dengan engkau aku beli. Ia adalah untukmu, gunakanlah sebaik mungkin. Kerana aku cukup kagum melihat perangaimu itu." Jadi apa yang saya nak cerita kat sini tuan-tuan, perempuan Jadi dalam apa saja kebaikan yang kita buat, ya, kata Za'bah, seorang pemikir Melayu yang terkemuka, "Berbuat baik aduhai teman, ke merata tempat engkau taburkan, walau manusia tidak mengenalinya, tapi Allah SWT tahu iakah bukan." Jadi dalam hidup ni, jadikan segala matlamat kerja kita kerana Allah,
pasti akan dapat rewardnya. Seperti kata adik kita tadi, insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan pada apa yang digambarkan. Baik, Ustaz. Satu lagi Ustaz, ini mungkin dalam keadaan kita bila ada duit yang telah pun diberikan kepada kita untuk dihulurkan bantuan, okey, kita tahu benda yang kita buat adalah benda yang ikhlas. Tapi bagaimana pula, let's say lah kita ada satu jumlah amount, setengah daripadanya kita dah beli barang keperluan nak bagi kepada orang. Setengah daripadanya kita beranggapan, ni untuk aku kot. Sebab kan aku dah buat kerja ni semua, ini macam gaji kita. Mungkin tak setengah, suku kita ambil sikit daripada jumlah orang yang dah berikan sumbangan tu. Macam tu bagaimana Ustaz? Adakah duit yang kita ambil tu adalah duit yang haram ataupun sebenarnya boleh sebab ini berdasarkan kudrat yang telah pun kita jalankan untuk menghalalkan bantuan ni? Dalam Islam diajar kita buat zakat. Ya, kalau kita baca surah Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 golongan yang layak untuk bantuan. Jadi kalau kita pegang pada prinsip zakat ini diajar, Islam tidak meninggalkan satu benda pun melainkan ada penjelasannya. Pergilah kepada apa title tajuk sekalipun dia ada jawapannya sebab pengalaman Islam merawat masalah manusia 1400 tahun dengan buku-buku yang lengkap. Jadi nasihat saya kepada siapa yang terlibat dalam apa saja dana orang-orang awam, infokan amanah. Bila amanah mestilah ditadbir oleh mereka yang layak. Ya, walaupun kadang-kadang ada seseorang itu Allah beri kelebihan kepadanya, dia famous. Mungkin sekali dia taburkan apa yang disebut di media sosial tu mendapat sambutan luar biasa. Orang meyakini di atas perwatakan akhlaknya. Maka nasihat saya kepada mereka yang terlibat dalam perkara sedemikian, nak ingat kena tadbir secara beramanah, dengan jujur. Dan 1/8 adalah nilai yang terbaik bergantung pada ayat yang disebut oleh Allah surat Taubah tadi. Kerana 8 golongan yang layak, Allah tidak melupakan kerja yang memungut itu dipanggil amil. Jadi kalau 1/8 daripada RM800, RM100. Lebih daripada itu, kita sebenarnya mengambil harta orang secara zalim dan Allah menjanjikan allazina yakuluna amwalan nasi bil batil. Orang yang makan harta manusia secara haram, neraka itu tempatnya. Kita bimbang termasuk dalam golongan itu. Sayang Ustaz, Ya. kita dah buat kebaikan tapi sebenarnya kita terlepas pandang benda-benda yang kecil begini. Kalau kita tengok Ustaz ada bawakan sesuatu, macam Ustaz ada perkongsian nak kongsikan dengan kami di sini hari ini. Ya, ni buku namanya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad ni maknanya adab yang unik, satu karya Imam Bukhari yang berusia lebih 1100 tahun. Kitab ni mengumpulkan kepada kita adab banyak perkara di samping tolong-menolong. Ada di kalangan kita yang kadang-kadang tolong-menolong bagus sekali, tapi jangan lupa adab yang pertama kita dalam kehidupan adalah dengan ibu bapa kita sendiri sebenarnya. Saya bacakan hadiah mula-mula ni, sangat menarik. Cerita tentang manusia yang kita kena buat baik, pertamanya adalah ibu kita sendiri. Kerana ya Abu Hurairah, seorang perawi hadis sangat terkemuka, setiap pagi sebelum dia keluar pergi kerja, dia akan duduk depan rumah ibu dia menunggu ibu dia keluar. Bila ibunya keluar, dia kekal dibagi salam. Assalamualaikum wahai ibu. Terima kasih ibu kerana besarkan saya. Setitis air susu ibu pun saya tak mampu balas ibu. Ibunya menjawab, wahai anakku, engkau lah anak yang terbaik yang ibu pernah miliki, nak. Tiap-tiap hari dia buat tanpa gagal. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan kesibukan kita menguruskan kepada orang lain, jangan lupa ibu kita. Kerana ini adab yang dikumpulkan dalam 640 bab, bermula dengan adab kesopanan seseorang dengan ibunya. Jangan jadi seperti yang digambarkan kata patah Melayu, kera di hutan disusukan, anak sendiri mati kelaparan. Bukan anak sendiri, ibu sendiri tidak lebih perhatian. Jadi tuan-tuan, ini adab yang sangat penting. Jangan lupakan. Kalau kita tak mampu jumpa ibu kita, Fiona, hello, pagi-pagi, Assalamualaikum, bagaimana, sihat ni? Doakan saya, ini ada banyak kerja, ini nak cakap benda penting. Contoh. Jadi itu tanda kita menghargai kasih sayang, kerana tiada satu suara yang lebih diminati oleh ibu berbanding dengan suara anaknya sendiri. Terima kasih. Betul. Ibu masih ada kan? Ada. Ya Allah, besarnya pahala, besarnya peluang, banyaknya rahmat Allah untuk kita yang masih mempunyai ibu. Jadi ini satu kitab yang penting. Kalau tuan-tuan kena baca, kena sampaikan kepada orang dan lihatlah ada 600 lebih bab yang Nabi dan para sahabat buat sehingga mereka dipuji oleh Allah Taala. Kita mungkin baru buat satu saja. Ada 639 lagi yang kita kena lakukan. Baik, alhamdulillah di atas perkongsian itu tadi. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbagi, Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Ya, kita harapkan kebaikan yang kita bawakan pada hari ini dapat dikongsikan bersama. Nak tolong-menolong tu kita teruskan, cuma kita akan ada penambahbaikan dari masa ke semasa, itu yang paling penting. Betul. Baiklah, terima kasih Ustaz.